Tunku Paluh, ataupun nama sebenar beliau Syed Abdul Rahman Al-Idrus rahimahullah. Seorang ulama yang terkenal lah di negeri Terengganu, ulama Rabbani, yang mana beliau merupakan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunku Paluh ni, kalau kita ziarah makam Tunku Paluh di Terengganu, dekat makam tu dia ada list lah daripada Rasulullah SAW, nasab dia sampai kepada Tunku Paluh ni. Tunku Paluh waktu zaman awal 90-an dulu, Tunku Paluh ni lahir tahun 1817, meninggal dunia tahun 1917. Hayat dia panjang lah, 100 tahun. Waktu awal-awal tahun 19 tu, di mana tahun British mula menjarah lah, mula masuk ke negeri Perak, mula masuk ke negeri-negeri. Kalau kita perasan, negeri Terengganu ni antara negeri yang lambat mendapat campur tangan British. Sebab apa? Sebab negeri Terengganu mempunyai dua insan yang hebat, iaitu Sultan Zainal Abidin III dan Syed Abdul Rahman Al-Idrus rahimahullah, iaitu Tunku Paluh. Dua orang ni sangat-sangat digeruni oleh British. Okey, actually kalau kita tengok, banyak tokoh-tokoh sultan, bila diorang ni hebat, diorang ni ada pendamping, iaitu ulama yang Rabbani. Kalau kita tengok, Sultan Muhammad Al-Fatih, ada ulama bernama Syamsuddin Al-Wali rahimahullah yang menjadi pendamping setia dia. Kalau kita tengok Sultan Kelantan pun dengan Tuan Guru Abdul Aziz. Kalau Sultan Zainal Abidin I dengan Tunku Pulau Manis Syekh Abdul Malik. Okey, banyaklah sultan-sultan yang kita tengok ada pendamping ulama di samping dia menjadikan mereka hebat. Satu kisah yang menarik yang menyebabkan British takut dengan Tunku Paluh ni, pada tahun 1919 barulah British berjaya campur tangan dalam negeri Terengganu. Betapa hebat seorang pemimpin dan seorang ulama Rabbani ini. Okey, Tunku Paluh. Satu kisah yang mana British ni kena game lah istilah dia. Terciduk. British terciduk kena dengan Tunku Paluh ni. Satu hari British jumpa dengan Sultan Zainal Abidin III. Dia kata, kami nak tanah di negeri Terengganu. Kata Sultan Zainal Abidin III, negeri Terengganu ni ada tuan dia. Minta kepada tuan dia. Siapa? Tunku Paluh. Okey, British pun minta dengan Tunku Paluh tanah, sebuah tanah di Bukit Besar kalau tak salah saya. Tunku Paluh cakap, kamu nak tanah? Boleh. Ambil tanah kat belakang rumah saya, ambil sebanyak-banyaknya. Letak dalam kapal kamu, bawa balik ke Inggeris. Memang terciduk. Kini ulama Melayu kita cakap macam tu dengan penjajah British, sempoi je. Memang diorang rasa sangat-sangat marah lah. Lalu diorang nak bangun daripada kerusi, tanda protes. Dengan kuasa Allah, kerusi yang geng-geng British ni duduk tadi, bila diorang bangun, terlekat dekat punggung diorang. Lalu apa Tunku Paluh cakap? Tadi nak tanah, sekarang nak kerusi aku pula. Memang terbakar lah geng-geng British ni. Memang diorang sangat-sangat marah lah dengan Tunku Paluh dengan Sultan Zainal Abidin III. Sebab dah minta cara baik, tak boleh. Dia buat satu angkatan nak serang Terengganu. Dan Sultan Zainal Abidin III sediakan meriam, sediakan ketenteraan lah. Menyebabkan British gerun dan takut. So no wonder diorang tak dapat nak kacau negeri Terengganu waktu hayat Tunku Paluh rahimahullah dan Sultan Zainal Abidin III rahimahullah. Okey, apa jasa Tunku Paluh? Yang pertama, Tunku Paluh ni dia terlibat secara langsung dalam menggubal undang-undang tubuh negeri Terengganu, iaitu Itqanul Muluk bi Ta'dili Suluk. Kemudian Tunku Paluh ni juga seorang ulama yang melahirkan pejuang-pejuang kemerdekaan yang lain, meniupkan semangat jihad kepada Datuk Bahaman, Tok Gajah, kepada Mak Kilau dan beberapa lagi pejuang lain, hasil tangan didikan daripada Tunku Paluh. Okay, jadi kita banyakkan pembacaan untuk kita kenal, sebab negara kita sangat kaya dengan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh perjuang Islam yang membantu kemerdekaan tanah Melayu, yang menyebabkan Inggeris pun takut dengan mereka. Bukan kerana batang tubuh mereka, tapi sudah pasti kerana kealiman dan cinta mereka kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.